Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita sambung kembali pengajian kita daripada kitab Fiqh Manhaji pada bab muamalat. Kita sampai pada tajuk al-qira' ataupun dipanggil juga sebagai mudharabah. Satu bentuk syarikat, akad syarikat dalam Islam yang di mana satu belah pihak mengemukakan modal dan pihak yang satu lagi menggunakan modal untuk berniaga dan seumpamanya. Okey, kita lihat sebagaimana bersama-sama kita pada kali ini pada muka surat 71. Kata pengarang rahimahullah, ta'rif qira' ni ialah al-qira' mushtaqun minal qardi. Qira' itu lafaz yang diisytiqaq, ambilan daripada kata asalnya ialah al-qardu dengan maksud al-qat'u, potong. Kenapa dinamakan qira' tu dengan qard ataupun dinamakan qira' dengan qira' itu? Summiya bihi hadza al-aqdu, dinamakan dengan qira' ini, akad ini, li'anna malikal mal yaqta'u min malihi juz'an, kerana tuan punya harta dia mengambil sebahagian daripada hartanya, juz'an yu'tihi lil amil, untuk diberikan kepada orang yang mengerjakan, pihak yang berusaha, pihak yang menggunakan modal. Ya tasarrufu fih, yang mana amil ini akan tasarruf, dia akan usahakan modal tersebut. Kama yaqta'u lahu juz'an, sebagaimana dia juga akan memotong atau memperuntukkan sebahagian daripada ribhi hadzal mal, sebahagian daripada keuntungan ni. Jadi satu pihak memberi modal, satu pihak mengusahakan modal, yang mana keuntungan tu akan diberikan di antara mereka berdua. Okey, kena bezakan qira' dengan qard. Ada beza. Al-qira' merujuk kepada mudharabah, al-qardu itu merujuk kepada hutang. Jadi pelajar jangan tertukar ya, bila soalan tanya pasal qira', jangan tertukar dengan al-qardu yang memberi makna hutang. Okey, wal mudharabah, sekarang ni lafaz mudharabah mushtaqatun min ad-darb, diambil daripada kata dasar ad-darb. Ad-darb fil ardi, iaitu memukul tanah tu dengan maksud as-safar, kerana orang yang berjalan tu dia akan hentak kakinya di tanah. Summiyat bihi hadhihi asyirkah, dinamakan dengan mudharabah bentuk syirkah ini, li'anna al-ghalibah fihi safar, kerana ghalib pada mudharabah ini perlu kepada pemusafiran, lijalbil bida'ah, untuk mengambil barang-barang, wa taswiqiha, dan untuk menjualnya, wa jalbil ribhi, dan untuk mendapatkan keuntungan dan seumpamanya. Wa hadhihi syarikah fi urufil fuqaha an yadfa'a, ini ta'rif pada uruf fuqaha, makna ta'rif syarikah mudharabah pada ta'rif fuqaha apa dia? An yadfa'a malikul mali malan li ghairihi, bahawa memberi oleh tuan punya modal, tuan punya hartanya kepada orang lain, liya'mala bihi, supaya orang itu dapat mengusahakan harta itu, wa yattajira fihi, dan dia akan berniaga dengan harta modal itu, dengan syarat ala an yakuna ribhu mushtarakan, dengan bahawa keuntungan itu berkongsi bainahuma, di antara mereka berdua. Wa min huna, dari sebab inilah summiyati syarikatan, dinamakan syarikat juga. Jadi setengah daripada ta'bir ulama memanggil mudharabah ini sebagai syarikah al-mudharabah. Okey. Masyru'iyatuhu, persyariatan akad mudharabah ni. Hadha naw' min asyirkati jaizun, ini harus masyru' dan disyariatkan. Menunjukkan atas pensyariatan itu ialah hadis dan berlaku ijma'. Apa dia? Ini hadis masyhur ya, daripada Abdullah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an abihi al-Abbas ibni Abdul Muttalib. Bapa dia itu Abbas bin Abdul Muttalib, annahu kana idza dafa'a malan mudharabatan, Abbas ini apabila dia berikan modal secara mudharabah, ishtarata ala sahibihi, dia akan syaratkan kepada orang yang nak mengusahakan modalnya itu, alla yasluka bihi bahran, jangan orang itu
berniaga yang melibatkan perlu yasluka bihi bahran, perlu merentasi laut, wala yanzilu bihi wadian, dan tidak perlu turun ke tanah wadi, tanah rendah, yang mana boleh menyebabkan berlaku kalau dalam waktu hujan akan menyebabkan banjir, dan juga berlaku air deras yang menyebabkan harta akan musnah. Jadi disyaratkan jangan melalui jalan laut dan juga wadi. Wala yashtari bihi dabatan dhata kabidin ratbin, dan jangan dia niagakan pada membeli dabah, binatang-binatang yang mempunyai dhata kabidin ratbah, makna mempunyai hati yang basah, maksudnya binatang hidup. Jangan nak meniaga bukan dengan beli binatang macam tu. Fa in fa'ala dhalika dhamina, kalau orang itu masih buat sebegitu, dia melanggar syarat itu, maka dia itu dhamin. Dia kena bayar ganti rugi. Okey, sekarang ni apa yang dibuat oleh Abbas ni, beliau melakukan akad mudharabah bersama dengan rakan kongsi dia lah, tapi beliau meletakkan syarat. Jadi yang isunya beliau tanyalah, adakah syarat tersebut boleh? Fabalagha syartuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka syarat tersebut sampai kepada Nabi. Wahai Rasulullah, Abbas ni buat mudharabah dengan orang, disyaratkan gian, begini, boleh ke tak? Fa'ajazahu, Nabi membenarkannya, menunjukkan bahawa pertamanya syarat tersebut syarat yang sesuai, yang tidak menyalahi akad, dan dengan sendirinya akad mudharabah itu satu akad yang diterima syarak. Okey. Ini juga hadis yang seterusnya, thalathun fihinnal barakah, 3 perkara yang padanya ada keberkatan. Al-bai'u ila ajalin, jual secara tangguh. Orang nak beli dengan kita bagi tangguh untuk bayar secara tangguh. Al-muqaradah, muqaradah ni itulah, muqaradah ini itu mudharabah, itulah al-qira' itu, yang iaitu syarikah mudharabah. Yang seterusnya, khaltul burri bisya'iri lil baiti la lil bai', mencampurkan gandum halus dengan syair, dengan barli. Gandum yang halus dikisar dengan barli ataupun gandum-gandum kasar, dicampur, tujuan untuk makan di rumah, bukan untuk jual. Itu bagus. Ini dari segi faedah kesihatan lah, kerana dia mempunyai serat. Okey, untuk jual tak boleh lah, takut kita tipu kan. Kita campur barang gandum yang halus dengan gandum-gandum lain, itu tak sesuai lah, kecuali orang nak sebegitu. Habis. Jadi ini juga kisah yang panjangnya, kisah yang panjang, menarik ni, kisah tentang Abdullah dengan Ubaidullah ibn Umar. Kisah Abdullah dan Ubaidullah ibn Umar, dua orang anak Sayyidina Umar, Abdullah dengan Ubaidullah. Abdullah dan Ubaidullah ini ada kisahnya panjang di sini. Saya harap pelajar boleh buat rujukan, buat pembacaan berkaitan kisah ini, kerana ada faedah yang menarik yang boleh kita kongsikan dalam Telegram nanti. Bagaimana faedah-faedah dan istifadah, apa yang kita dapat manfaat dapat belajar daripada kisah yang berlaku ini. Okey, cukup sekadar itu kita melihat kepada masyru'iyah. Kita masuk seterusnya, dia kata wa ala hadza ajma'atil ummatu fi jami'il asar, dan di atas inilah telah ijma' para ulama di seluruh pelusuk bumi Islam ni mengatakan bahawa al-mudharabah ini harus. Okey, hikmatu masyru'iyati, apa hikmat pensyariatannya? Alimna anna hikmata masyru'iyyati syarikah amatan huwa tanmiyatul mal. Kita telah tahu bahawa hikmat pensyariatan syarikah secara umum itu ialah untuk mengembangkan harta. Wa tahqiqut ta'awuni baina afradil mujtama', dan untuk merealisasikan ta'awun, kerjasama, tolong bantu-membantu di antara individu dalam masyarakat. Wa tahqiqut takamul, dan juga untuk mentahqiqkan, merealisasikan takamul, saling lengkap melengkapi, baina qadarati, antara kemampuan, wa imkanat, dan kebolehan, wal kifayat, dan juga kemampuan seseorang. Jadi ada orang yang ada kepandaian berniaga, ada orang yang ada harta, ada orang yang ada harta tak pandai berniaga, ada orang pandai berniaga tidak ada harta. Jadi saling lengkap melengkapi. Bilistifadati mimma ladaihil mal, dengan mengambil faedah daripada orang yang ladaihil mal,
orang yang ada padanya harta al-kathir, wa qad takunul khibratu lil, boleh jadi kemampuan dan juga khibrah, pengalaman niaga tu di sisi orang ini tak banyak. Wal istifadatu mimman ladaihi khibratu, dan mengambil mengambil faedah daripada orang yang mempunyai pengalaman wasi'. Rubbama kana al-malu ladaihi qalilan, boleh jadi harta dia tak banyak. Maka kan itulah orang harta banyak boleh bertolong menolong dengan orang yang mempunyai pengalaman. Okey. Wa hadzal ma'na fi syarikah, dan makna yakni rahsia dan hikmat ini fi syarikati amatan, yang ada pada syarikat secara umum, yujadu fi mudharabah. Begitulah juga hikmat tersebut juga ada pada akad mudharabah. Ala atammi wajhin, di atas jalan yang paling jelas, wa a'la nisbah, dan paling tinggi. Kenapa? Lima fihi min tahsilil mal, kerana pada mudharabah ini dia akan menghasilkan harta aslan secara terus, liman la yujadu ladaihi ghaliban, bagi orang yang tidak ada baginya harta langsung. Jadi satu pihak itu hanya mengeluarkan usaha saja. Jadi dia tidak keluarkan modal langsung, cuma dia ambil modal daripada orang lain, dia akan usahakan. Okay, jadi saya terus kepada hukmu aqdil qirad, hukum akad mudharabah. Aqdul qiradi wal mudharabati aqdun jaiz. Akad qirad mudharabah ni akad jaiz. Apa maksud jaiz? Kena faham di sini. Sebagaimana saya pernah sebut dalam kuliah sebelum ini, akad jaiz dalam muamalat memberi makna akad yang ghairu lazim, akad yang tidak lazim. Apa makna dia? Jaiz ni bukan makna harus. Keharusan tu telah maklum, tapi jaiz ni merujuk kepada satu bentuk hubungan di antara akad tersebut dengan orang yang dalam akad itu. Dengan makna anna kullam minal muta'aqidain, bahawa setiap daripada dua orang yang berakad. Siapa dia dua orang berakad? Sahibil mal, orang yang mengeluarkan modal, wal amil, orang yang mengusahakan modal, lahul haqqu fi an yafsakha hadzal aqdah, dia ada hak untuk memfasahkan akad ini. Jadi akad yang jaiz ni akad yang boleh siapa-siapa, mana-mana pihak nak fasakh dengan kerelaan hatinya, walaupun tanpa persetujuan pihak satu lagi. Itu maksud akad jaiz. Lain dengan akad lazim. Akad lazim ni akad yang telah putus, yang telah kemas, yang mana tak boleh nak leraikan kecuali kena keredaan kedua-dua belah pihak. Adapun akad yang jaiz ini boleh mana-mana pihak nak fasahkan bila-bila masa. Sawaun abda al-amilu bitasarrufi, sama ada telah memulakan oleh orang yang pengusaha tu dengan melakukan urusan, ai syira'i wal bai', jualan dan belian, wa nahwi dzalika am lam yabda, ataupun belum mula, tak kiralah. Sebelum mula akad boleh dia fasah, bukan sebelum mula akad, sebelum mula melakukan urus niaga tu dia belum fasah, ataupun lepas pada itu, tak ada masalah. Fa idza kana al-fasxu qabla syuru', kalau fasah itu berlaku sebelum daripada memulakan urus niaga itu, qabla syuru' bil amal, sebelum memulakan pekerjaan itu, lam yajuz lil amili an yatasarrafa, maka tidak boleh bagi amil untuk yatasarrafa bi syai'in min ra'si ma, nak gunakan apa-apa sesuatu pun daripada modal itu. Li'annahu tasarrafa, kerana itu dianggap dia telah melakukan tasarruf, urusan fi ghairi milkihi, pada bukan miliknya, bi ghairi izni malikihi, tanpa izin tuan dia. Okey. Itu kalau belum memulakan pekerjaan. Wa idza kana al-fasxu ba'da syuru', kalau fasah itu berlaku selepas daripada melakukan usaha perniagaan dan usaha modal tadi, ba'da syuru'i bil amal, tawaqqafal al-amilu, maka hendaklah orang yang mengusahakan tadi kena berhenti. Ai asy-syarik al-mudharib, iaitu rakan kongsi mudharabah itu kena berhenti, an syira'in, daripada jual sesuatu yang baru. Wa wajaba alaihi bai'u ma ladaihi min sila'in, wajib ke atasnya jual apa yang ada daripada barang-barang, bin naqdil muta'amal, dengan mata wang yang digunakan fil balad, di negeri tersebut.
wastifa'u duyun, dan melangsaikan hutang-hutang, al-aidati ila hadhihi syarikah, yang kembali kepada syarikat itu. Ada orang berhutang, kena dapatkan. Thumma yajril hisab, selepas selesai dicairkan semua, dijual semua aset-aset semua itu, maka dilakukan hisab, perhitungan. Wa yastariddu sahibul mali ra'sal malihi, maka boleh mendapatkan balik oleh empunya harta, empunya modal tadi, ra'sa malihi, dia boleh dapatkan modalnya. Wa yataqasamani ar-ribha, dan mereka berdua membahagikan keuntungan di antara mereka, hasbat tifaqihima, mengikut persetujuan. Jadi prosesnya macam mana? Apabila berlaku fasakh, setelah berlaku urus niaga, maka barang yang ada tu, barang jualan yang ada perlu dijual semuanya, hutang-hutang perlu diambil. Setelah selesai belaka, maka modal itu diasingkan dulu, modal itu diserah dulu kepada tuan punya modal. Okey, lepas selesai modal, ada yang lebih itu baru dikira untungnya. Yang lebih itu dianggap untung. Maka untung tu dibahagikan antara mereka berdua, pemodal dengan pengusaha, dengan nisbah yang mereka sepakati. Okey. Arkanu aqdil mudharabah, rukun akad mudharabah. Pertama, dia ada 3 ya, akad rukun mudharabah 3, sirah, orang yang berakad, dan juga modal. As-sirah wa hiya ijab wal qabul bi alfazin tadullu ala ridha bi hadzal aqdi wa hadhihi syarikah. Lafaz ijab qabul yang menunjukkan keredaan dengan akad ini. Okay. Ijab, contoh lafaz dia, darabtuka, boleh daripada mudharabah. Qarabtuka, amaltuka. Wa ma yuaddi hadhil ma'ani, dan apa yang membawa makna ini, minal alfaz, daripada lafaz-lafaz. Contoh, khudh hadhihi darahima wattajir fiha, ambillah dirham ini dan kamu meniagalah dengannya. Okay. Al-qabul, qabul pula dia kata macam mana? Qabiltu, raditu, atau seumpamanya. Ishtaratu fi sirah, disyaratkan pada sirah, antakuna munajjazah, mesti sirah itu munajjazah, mesti langsung. Fala yasihu ta'liquha, tak boleh dibuat sirah lafaz ta'liq. Contoh, idza jaa ramadhanu faqad qaradtuka, kalau mari bulan Ramadan sungguhnya aku telah berlakukan akad mudharabah dengan kamu. Tak boleh, sebab dia kait dengan masa. Jadi macam mana? Kena langsungkan. Aku mudharabah dengan kamu langsung. Dah nak mudharabah bulan Ramadan, tunggu masuk bulan Ramadan nantilah. Tak boleh buat terus akad itu sebelum sampai, sebab dikira sebagai ta'liq. Okay. Kama yushtaratu an yakuna qabul muttasilan bil ijab, sebagaimana qabul itu mesti bersambung dengan ijab pada uruf. Okey. Yang kedua, aqidan, orang yang berakad. Wa huma sahibul mal wal amil, tuan punya harta dan modal dan juga pekerja. Yushtaratu fihima ahliyatul wakalah wat tawkil, disyaratkan mereka berdua ni ada ahliyatul wakalah wat tawkil, ada keahlian, kelayakan untuk mewakilkan dan wakalah wat tawkil, dan menyuruh wakil orang lain. Kenapa? Li'annal malikal muwakkil, kerana malik itu, empunya barang itu, empunya modal itu, dia muwakil, dia mewakilkan orang lain untuk menguruskan hartanya. Wal amil wakil, dan amil itu ialah wakil daripada pihak pemodal. Idh innal amila, kerana amil itu yatasarrafu fi mali sahibil mal bi idhnin minhu, kerana amil dia menguruskan harta tuan punya modal dengan izin daripadanya. Falau kana ahaduhuma mahjuran alaihi lisafah, kalau salah seorang mereka itu dihajar, disekat kerana sebab safih, dia itu orang yang tidak pandai menguruskan harta, ai li su'i tasarrufihi bil mal. Apa maksud safahin? Su'i tasarrufihi fil mal, dia buruk, dia tidak pandai, dia tidak elok menguruskan harta. Orang yang boroh ke, tak pandai guna harta, panggil ini safih. Kalau dia begitu, lam yasihal aqdu, tidak sah akad. Jadi syarat dia ada ahliyatul wakalati wat tawkil. Wa kadza law kana al-amilu a'ma, begitulah juga kalau amil itu, orang yang pengusaha itu buta. Li'annahu laisa ahlan, kerana bila buta dia bukan ahli yang layak. Li'an yakuna wakilan, untuk menjadi wakil fil bai' wa syira' wa amali tijarah, untuk jual beli dan juga pekerjaan perniagaan. Amma law kana sahibul mal a'mal, adapun tuan punya modal itu buta, lam yadur, itu tak ada masalah, sebab dia bukan melakukan urus niaga pun, dia hanya ada bagi duit aja. Li'annahu yasihu min an yuwakkila ghairahu, kerana orang buta ni boleh dia mewakilkan orang lain. Okay, habis.
Dan syarat yang ketiga ialah ra'sul mal, syarat modal tu. Yushtaratu fihi, disyaratkan padanya. An yakuna minan nuqud. Ra'sul mal itu, modal itu mesti daripada nuqud, daripada duit. Kaddarahimi wal umlatil muta'arafatil yaum. Dan juga mata wang yang USD, dolar ke ringgit Malaysia. Wala yasih an yakuna urudan. Tidak boleh modal itu urud. Barang. Barang. Ai silaan. Tijariyah, tak boleh, dia kena modal itu duit. Lianna fi dhalika ghararan fahishan, kerana pada barang itu ada gharar, ketidakpastian yang jelas. Kenapa? Idh yusbihu kullun minar ribhi wa ra'sil mal majhulan, kerana akan berlakulah ribih, keuntungan, dan juga ra'sul mal itu majhul, tak dapat kita ketahui. Ra'sul mal tu, kalau ra'sul mal tu barang, dan barang itu juga yang kita akan perniagakan, akan jual, akan usahakan. Okey. Apa yang berlaku? Pertamanya, kita tak dapat nak tentukan berapa akan dapat ribih dia, keuntungannya. Sebab apa? Sebab bentuk barang ni. Yang kedua, barang tu pula nilainya masih belum ditentukan daripada awal. Boleh jadi bila proses jual beli harga akan meningkat, akan mengurang. Kerana itu berlaku jahil pada dua benda. Jahil pada ribh, pada keuntungan. Kerana keuntungan nanti kita belum tahu. Kerana dia letak nisbah saja kan. Yang kedua, pada barang modal itu sendiri, kalau modal itu barang, maka berlaku gharar, ketidakpastian juga, kerana barang itu kita nak nilaikan, kita boleh jadi pada proses jual beli itu akan berlaku harga rendah atau harga tinggi. Bila begitu, dua kejahalah ini menyebabkan gharar yang fahish, kerana itu tidak sah. Sebab itu disyaratkan modal itu duit. Bila duit ni kita dah tahu dah nilai duit itu berapa, kurang-kurangnya dia itu nilai yang tetap. Cumanya modal tu bila selesai jual beli tu tak apalah, kita boleh atas nisbah itulah kita dapat kembalikan modal kepada pemberi modal. Okey. Kenapa? Li'annal gharada takhtalifu li'annal arad. Li'annal arad, barang itu takhtalifu qimatuhu baina yaumi qabdihi, daripada hari dia qabat, dia terima, wa yaumi bai'ihi, dan hari dia jual, auraddihi, atau hari dia pulangkan balik. Memanglah barang ni boleh jadi naik harga, boleh jadi turun harga. Wal aslu fi aqdil qiradi, asal pada akad qirad ini, annahu fihi gharar, memang ada padanya gharar, ketidakpastian. Li'annal amal fihi ghairu madbut, kerana amal usaha orang pengusaha tu mengusahakan modal. Usaha itu benda yang kita tidak dapat tentukan. Kadang-kadang sehari penuh, kadang-kadang tak sampai sehari, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sikit. Okey. Waribhu ghairu mauthuqin bihi, dan keuntungan juga tidak yakin, tidak pasti lagi. Kalau mungkin dapat untung, dapat, kalau tidak dapat rugi ataupun balik modal saja. Waribhu ghairu mauthuq, dan keuntungan pun tidak dapat dipastikan. Wa innama jaza, tapi kenapa dibenarkan? Jaza li hajatin nas, kerana berlaku hajat orang ramai kepada bentuk akad mudharabah. Kama bayyana, maka bila dah ada pada akad mudharabah ini gharar dan jahalah yang memang asal dibenarkan kerana sebab hajat, fala yudafu ilaihi ghararun akharu, maka tak patutlah kita tambah gharar lain, iaitu kita jadikan modal itu dalam bentuk barang. Jadi bertambahlah ghararnya. Okay. Walidha yaqtasiru fihi ala ma yaruju bikulli ahwal wa tashulu tijaratu bihi wa huwa nuqud. Kerana itulah kita hanya menghadkan apa yang laku. Yaruj ni makna benda yang laku dan boleh digunakan pada setiap masa dan mudah untuk kita niagakan, iaitu duit lah. Duit ni memang laku. Barang ni kadang laku, kadang tak laku. Okey. Seterusnya, wa yushtaratu an yakuna ra'sul mali ma'lumal miqdar. Disyaratkan bahawa modal itu ma'lumal miqdar, diketahui kadarnya. Fala tasihul mudharabatu ala malin majhulil qadri. Tidak sah mudharabah, buat akad mudharabah menggunakan modal yang tidak diketahui kadar banyak mana. Kaila yakuna ribhu majhulan, supaya tidak jadilah ribih, tak jadilah
keuntungan itu majhul. Kalau modal tak tahu banyak mana, tak dapat ditentukan pada awal. Jadi macam mana kita nak dapat tahu keuntungan? Kerana sebelum kita dapat asingkan keuntungan, kita kena serahkan dulu modal. Modal kepada pemodal tak tahu, maka menyebabkan berlaku gharar. Yang seterusnya, ayakuna muayyanan. Modal itu mesti tertentu. Fala tasihu mudarabatu ala malin fi dhimmah. Tidak boleh melakukan mudarabah pada harta yang dalam tanggungan. Makna hak dia pegang tapi tidak takyinkan. Contoh, saya ada harta kat bank ni, bank ni, saya melakukan mudarabah dengan awak dengan duit saya di bank. Banyak mana? Betul lah dalam tanggungan saya, tapi banyak mana tu? Belum ditakyinkan. Maka tak dapat tidak mesti ditakyin. Illa idza akhrajahu fi majlisil aqdi wa ayyanahu. Kecuali dia keluarkan masa majlis akad dan dia takyinkan, dia tentukan ini 4,000, ini 10,000. Wa kadza la tasihu ala dainin lahu fi dhimmatil amil. Begitulah juga tidak sah orang itu menggunakan modal dainin, hutang yang ditanggung oleh amil. Orang yang mengusahakan modal itu berhutang dengan tuan punya modal. Tuan punya modal. Jadi tuan punya modal ginilah, modal saya tu kira hutang awak tu modal saya untuk awak berniaga. Okay. Jadi itu tak boleh. Sebab apa? Sebab belum dapat lagi hutang itu. Jadi cara macam mana? Illa idza naqadahu fi majlisi aidan. Kecuali mesti didatangkan hutang tersebut masa majlis akad, barulah sah untuk buat modal. Yang keempat, an yakuna musallaman ilal amil. Mestilah modal itu diserahkan kepada amil. Ai an yakuna fi yadil amil. Modal ada pada tangan pengusaha. Wa huwa wahdahu alladhi yatasarrafu fihi, dan dialah seorang yang boleh mengusahakannya. Fala yasihu ishtiratu an yakuna al-malu fi yadil maliki wa ghairihi. Tidak sah disyaratkan bahawa modal itu pada tangan pemodal ataupun orang lain. Liyu'tiyal amil minhu thamana ma yashtari, supaya memberi amil itu duit, harga apa yang nak beli, fi kulli safqatin, pada tiap kali pembelian. Jadi payahlah pengusaha ni nak beli barang-barang untuk berniaga, dia kena minta pula dengan pemilik. Minta dengan pemilik, saya nak beli barang ni hari ni, tolong bagi duit saya. Tak boleh. Itu menyusahkan. Jadi kena serahkan modal itu sepenuhnya kepada amil. Jadi amil itu yang diamanahkan untuk guna mengikut keperluan dia. Tak perlulah diminta tiap-tiap hari. Kama la yasihu an yushtarata alaihi muraja'atu sahibil mal. Sebagaimana tidak sah disyaratkan untuk dia muraja'ah, untuk dia kembali merujuk kepada tuan punya harta, tuan punya modal, fi kulli tasarrufin, pada setiap kali urus niaganya. Kenapa? Li'annahu qad la yajiduhu 'inda al-hajah. Kerana dia boleh jadi tidak mendapati tuan punya modal ketika berkehendak untuk buat urusan. Maka fayakunu fi dhalika tadyiqun alai. Ini menyebabkan kesempitan, wa idrarun bihi, dan memudaratkan pengusaha. Okey. Syurut aqdil mudarabah. Apa syarat akad mudarabah? Jadi ini penting tahu syarat dia. Yang pertama, itlaqu wa adamu taqyid. Pada itlaq dan tidak mengkaitkan. Dia itlaq ni maknanya secara terbuka. Adamu taqyid, dan tidak boleh dia kaitkan, dia sempitkan, dia hadkan. Yushtaratu fil mudarabah an takuna mutlaqatan. Mudarabah mestilah secara mutlak, secara terlepas umum. Ay la tasihul mudarabatu fi ma idza qayyada sahibul mali al-amila bi syira'i syai'in muayyanin. Tidak sah mudarabah jika mengkaitkan, mengikat oleh tuan punya modal pengusaha itu untuk membeli barang tertentu. Kahadhihi sajjadah masalan. Contohnya, saya beri modal ni untuk awak beli sejadah ini, beli barang ini sahaja. Au naw'in muayyanin min syakhsin muayyan, atau beli jenis barang tertentu daripada orang tertentu saja. Kahintati Zaidin, seperti gandum daripada Zaid. Au min baladin saghir, atau daripada negeri yang kecil. Kahintatin min hadhil qaryah, seumpama beli gandum daripada kampung ini. Wahia saghiratun qalilatul intaj, padahal negeri kampung tersebut kecil saja, sedikit saja pengeluarannya. Au muamalat syakhsin bi'aini, atau hendaklah kamu berniaga dengan dia seorang je. Kasyira'i min amrin wa bai'ihi, seperti beli daripada amal dan jualnya. Au mutajarah bi syai'in yanduru wujuduhu, ataupun berniaga dengan barang yang sukar didapati. Tak boleh, sebab dia akan menyebabkan sukar kepada pengusaha untuk mengusahakan modal.
Okey. Wala yushtaratu ta'yinu muddatil qira'. Tidak disyaratkan mesti ditentukan tempoh mudharabah tersebut. Makna boleh lama mana nak tanpa ditentukan. Tak syarat tentu setahun ke, setengah bulan ke, 2 bulan ke. Fa in tuan punya modal itu menentukan tempoh. La yatahaqqaqu fiha al-gharad. Yang tidak mungkin terhasil padanya tujuan dan matlamat. Singkat sangat tempoh yang ditentukan, sekira-kira keuntungan tak mampu dapat. Ai la yatamakkanu fihi minasyira'i bil bida'ah matlubah, yang tidak mampu untuk dia jual barang yang dituntut, al mutajarah fiha, yang dituntut untuk berniaga tu. Tempoh singkat sangat. Fakadzalika bai'uhu, begitulah juga nak jual, wa taswiquhu, dan juga memasarkannya, liyahsula ribhu, supaya mendapat keuntungan, alladhi huwal maksud min hadha ta'amul, yang menjadi maksud tujuan pada muamalah ini. Bila begitu, fasadat hadhihi syarikatu, maka akan fasid, akan rosaknya syarikat ini. Jadi apa nama ni, dia jangan dia letakkan masa yang terlampau pendek yang sekira-kira tak mampu orang itu mencapai tujuan daripada akad mudharabah. Wa in ayyana muddatan, kalau dia tentukan satu tempoh, ya tamakkanu fihi minasyira', yang mampu padanya untuk jual beli, wa mana'ahu minasyira', lalu dia larang orang itu jual beli lepas daripada tempoh itu, wa lam yamna'ahu minal bai'i, tapi dia tidak halang untuk jual, sahha dzalika, maka hukumnya sah. Contoh, dia bagi tempoh kata 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, maknanya daripada setahun lah ni, daripada 2021 lah, sehingga 2022. Dalam tempoh ni boleh baik boleh dan syirak pun boleh. Tapi lepas ni dia hanya dibenarkan syirak saja. Boleh ke tak? Jawapannya sahha dzalik. Kenapa? Lihusul istirbah bil bai', kerana masih silap. Masa tempoh ni hanya dibenarkan jual saja. Setahun saya benarkan awak melakukan urus niaga, jual dan beli barang. Tapi lepas tahun kedua hanya awak jual saja. Tak perlu ada barang baru, modal aset baru untuk kita jual, tetapi kita hanya jual saja apa yang dah ada. Tak apa gitu. Sahha dzalik li husul istirbah bil bai', kerana akan menghasilkan keuntungan dengan jualan. Allazi lahu fi'luhu ba'da tilkal muddah, yang boleh dilakukan lepas tempoh tersebut. Okey. Ishtirakuhuma fir ribhi wa ikhtisasuhuma bihi. Yang kedua, syaratnya mesti mereka itu berkongsi pada keuntungan, dan khusus keuntungan dengan mereka berdua saja. Yushtaratu an yakuna ribhu mushtarakan baina sahibil mali wal amil. Disyaratkan keuntungan itu mesti berkongsi antara tuan punya modal dengan pengusaha. Liyakhudhal maliku nama amalihi, supaya pemilik modal dapat mengambil habuan keuntungan hartanya, atau penambahan hartanya, wal amilu thamarata juhdihi, dan pengusaha pula akan mendapatkan balasan di atas usahanya. Jadi orang beri modal dapat keuntungan atas modal, orang yang mengusahakan dapat hasil atas usahanya. Fayamliku sahibul mal ar-ribha, maka memilih oleh tuan punya modal dengan keuntungan itu, bimilkihi, dengan sebab pemilikan, wal amilu bi'amalihi, dan amil dengan amalnya. Okey, gini, dalam kaedah Islam, ar-ribh innama yustatabur ribhu bi amrain. Keuntungan itu hanya saja dapat dengan 2 perkara. Pertamanya apa? Keuntungan dalam Islam ni, seorang itu berhak dapat keuntungan kalau dia ada 2 perkara. Pertama, dia mengeluarkan modal, dia memberi harta, maka ada keuntungan atas harta tu dia berhak dapat lah. Secara umum lah ni. Yang keduanya, keuntungan juga dapat kepada orang yang mengusahakan al-amal. Jadi pekerjaan memberhakkan seorang mendapatkan keuntungan, mendapatkan pulangan. Jadi tuan punya modal, dia atas dasar pemilikan modal itu, maka dia berhak dapat untung. Orang yang mengusahakan atas dasar kerjanya itu, dia berhak dapat untung. Falau syarata ar-ribha li ahadihima khasatan fasadati syariah. Kalau mensyaratkan untung pada salah seorang je, ginilah, untung semua ambil kepada awak, fasad syarikah itu, jadi fasad. Orang tak panggil syarikat tu.
Faham tak? Orang tak panggil syarikah. Limukhalafati hadha syarti limuqtadal aqdi. Kerana syarat ini menyalahi tuntutan akad. Akad menuntut supaya dikongsi keuntungan, tiba-tiba diserah pada satu pihak. Itu menyalahi maksud akad. Walau syarata an yakuna ribhu kullahu lil amil. Kalau disyaratkan untung tu semuanya bagi amil, fasadal aqdu, maka fasad akad. Wa kana ribhu kulluhu li sahibil mal. Dan bila begitu macam mana nak buat? Contoh dia kata, tak apalah, semua keuntungan awak ambil. Akad mudharabah itu fasakh, jadi batal. So macam mana? Keuntungan itu akan dapat penuh kepada sahibil mal. Dan macam mana orang yang mengusahakan tadi? Sia-sia? Tak, dia dibayar. Wastahaqqal amilu ujratal mithlihi. Tapi orang yang mengusahakan, dia berhak mendapat ujrah mithil. Maka dikira kerana akad mudharabah dah jadi fasid, dah jadi batal, maka pekerjaan orang yang mengusahakan tadi kena nilai balik. Nilai balik. Berapa nilai usaha dia selama tempoh tersebut. Tengoklah, kalau orang macam tu, usaha macam tu, berapa patut bagi bayaran dia, maka dia berhak dapat upah mithil, ujratu mithlihi, li'annahu amila tami'an fi manfaati rabbi. Kerana dia bukan buat kerja dengan ikhlas hati, dia buat kerja untuk dapat manfaat, dapat keuntungan. Tiba-tiba akad tu tak sah, maka dia berhak mendapat ujratul mithli. Okey. Walau syarata an yakuna ribu kulluhu li sahibil ma. Bagaimana kalau sebaliknya? Dia syaratkan keuntungan itu semuanya kepada tuan punya harta, pemodal. Fasadal aqdu aidan. Akad juga akan fasad, akan rosak, akan batal. Walam yakun lil amil syai'un. Tapi amil tak dapat apa-apa. Kenapa? Li'annahu yu'tabaru mutabarri'an. Dia dianggap tabarru'. Dia menganggap buat perkara dengan sukarela. Dia dianggap sebagai sukarela fi hadhil halati bil amal, pada ketika ini dengan melakukan pekerjaan. Idh lam yakun ladaihi tama'un, kerana dia tidak ada keinginan fi an yahsula ala syai'in min ribhi, untuk mendapatkan sesuatu daripada keuntungan. Jadi katakanlah disyaratkan semuanya keuntungan kepada pemodal, maka pekerja, pengusaha tak dapat apa-apalah. Sebab apa awak syaratkan begitu? Awak seakan-akan bekerja dengan sukarela, suka hati. Okey. Seterusnya, wa yushtaratu an yakuba nasiba, dan disyaratkan an yakuna nasiba kulli minhuma min ar-ribhi ma'a an yakuna nasibu kulli minhuma min ar-ribhi ma'lum al-qadri bil juz'iyah. Mestilah bahagian setiap mereka daripada keuntungan itu maklum kadarnya dengan cara juz'iyah, percentage, dengan cara portion, bukan dengan cara keuntungan fix. Faham tak? Tapi dengan cara peratusan bahagian. Ai ayakuna nasiban syai'an ma'luman. Satu syai', bahagian itu, nasib itu, bahagian itu syai', menyeluruh. Maknanya kena tengok secara menyeluruh, secara maklum. Contohnya karubu'i, seperti rubuk. 1/4. Au khamsina fi mi'ah, ataupun 50%. Au akthar au aqal, ataupun sikit atau kurang, tak kira lah. Makna mesti daripada nisbah, bukan dengan bilangan tertentu. Contoh dia bagi modal 10,000, kata saya nak untung 3,000. Tak boleh. Jangan bagi nilai, jangan hadkan keuntungan nilai tertentu. Saya bagi 10,000, saya nak untung 5%. Tak apa. Peratusan tu nisbah. Saya nak untung 1/2, saya nak untung 2/3. Tak apa. Jangan buat satu fix penilaian yang diambil daripada modal tersebut. Fala yasihul aqdu idza lam yakun nasibu kulli minhuma min ribhi ma'luman. Tidak sah akad jika bahagian setiap daripada mereka daripada keuntungan itu tak maklum. Lianna ribha fi hadhil aqdi maqsudah, kerana ribih keuntungan itu, itulah yang dimaksudkan daripada akad ini. Fahuwa mahallul aqdi, itu mahal tempat berakad itu, al-ma'qud alaih. Wa jahalatul ma'qud alaih tujibu fasadal aqdi. Maka jahil pada tujuan maksud akad itu menyebabkan akad itu batal. Kajahalatil mabi' fil bai', seperti ketidaktahuan barang pada masalah jual beli. Wa kadzalika la yasilu aqdu idza kana ribhu al-mashrut li ahadihima qadran muayyanan. Begitulah juga tidak sah akad jika keuntungan yang disyaratkan itu kadar tertentu bil adat, dengan bilangan. Ka an yashrita an yakuna li ahadihima alfun mathalan.
Seumpama disyaratkan bahawa seorang tu dapat 1000 daripada modal dia tu, au akthar au aqal, banyak atau kurang, tak boleh. Kenapa? Lihtimali alla yakuna ribhu kullahu, kerana ada andaian kebarangkalian alla yakuna ribhu, tak ada langsung ribhu kullahu, tak ada langsung untung. Itu hanya berhak dapat setelah dipulangkan modal. Jadi boleh jadi tak ada langsung untung itu. Akthar ataupun ribih itu akthar min hadzal miqdar, keuntungan itu lebih pada kadar tersebut. Fayahtassu bihi man syarata lahu, maka dia khusus mendapat bahagian itu. Fala yatahaqqaqu ishtiraku ma fi ribhi, maka tidak ada berlakunya tahakkuk, berlakunya ishtirak, perkongsian pada keuntungan. Macam mana nak kata kongsi? Katakanlah dapat untung 1000, dia mensyaratkan dia nak pulangan untung 1000. Jadi apa yang dapat kepada pengusaha? Sia-sia, tidak ada apa-apa. Maka di manakah maksud asal daripada perkongsian itu? Tidak ada. Di situ menyebabkan akad itu jadi batal. Okey. Habis. Jadi sikit lagi. Wa kadzalikal hal lau syarata lil amil nasiba juz'i min ribhi wa miqdar muayyanin. Begitu juga kalau disyaratkan kepada pengusaha tu bahagiannya juz'i daripada keuntungan kadar tertentu. Ka ayya syarita lahu ratibun syahri qadruhu 1000. Seumpama disyaratkan ada baginya ratib syahri, gaji bulanan, kadarnya 1000. Wa khamsatun fil mi'ah min ribih, kemudiannya 5% daripada ribih, tak boleh. Yang ni betul lah, 5% daripada ribih, daripada keuntungan, okeylah. Tapi dia syaratkan pula bulan-bulan dia bayar gaji 1000. Tak boleh. Kenapa? Kerana bila dia letak satu benda yang fix ataupun kadar yang terhad tertentu, maka dia akan menyebabkan akad tersebut tak jadi akad mudharabah dah. Lil ma'na al-madhkur, kerana sebab yang tersebut. Wahtimal alla yakuna ribu akthar mimma ayyan, kerana boleh jadi keuntungan tu tidak ada lebih daripada apa yang ditentukan. Wa alaihi, di atas inilah yatabayyanu fasadul kathir min tasarrufati an-nasi fi hadzal zaman. Rossaknya banyak daripada urus niaga manusia pada masa tersebut, pada masa ini. Pengarang hidup ni masa kurung-kurung kita lah ni. Ada sebahagian mereka telah meninggal lah. Jadi kata pada zaman sekarang ni, kita dapati apa yang berlaku, syarikat ni banyak berlaku kerosakan. Haitsu yata'aqaduna ma'a man ya'malu bi amwalihim, kerana mereka melakukan akad dengan orang yang mengusahakan modal mereka. Ala an yataqadha ratiban syahriyan muayyanan, dengan bahawa mereka mendapat gaji bulanan yang tertentu. Mereka ni amil mudharabah, tapi mereka diberi gaji bulanan. Wa yakunu lahu nisbatun muayyanatun min ar-ribah, dan mereka boleh nisbah tertentu daripada ribih. Bulanan dapat bayar gaji, dan mereka pula boleh apabila akad itu selesai, dikira keuntungan, mereka ada peratusan pula daripada keuntungan tersebut. Okey. Jadi itu benda yang menyebabkan akad tersebut jadi haram. Wa kadzalika yushtaratu an yakuna khasan bihima. Begitulah juga disyaratkan untung itu mesti khas bagi mereka berdua saja. Ai bi sahibil mal wal amin, dengan tuan punya modal dan pengusaha saja. La yajuzu an yushrata juz'un minhu li ghairihima, tak boleh mensyaratkan satu juzuk daripada keuntungan pada pihak lain, pihak ketiga yang tak ada kaitan. Contohnya mesti bagi 1% kepada isteri saya, 1% kepada recommender, orang yang recommend saya ni. Tak boleh. Sebab mereka tidak terlibat. Illa idza syarata alaihi ay ya'mala ma'al amil, kecuali disyaratkan dia mesti bekerja sekali dengan amil. Fayakunu qiradan baina ashabil mal wa amilain fa akthar, maka jadilah berlaku mudharabah, qirat antara tuan punya modal dengan dua orang pekerja ataupun lebih. Itu tak apa, syarat kena bekerja. Tapi nak tak, saya ni bagi modal syaratnya 5% keuntungan kena bagi kat isteri saya. Contoh, tak boleh. Sebab apa? Isteri awak tak ada kaitan, dia bukan amil dia, dan dia bukan pemberi modal. Okey, seterusnya syarat ketiga kita akan sambung pada video yang seterusnya.